Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri. Untuk kali ni saya nak sembang sikit ataupun cakap tentang kamera terbaru daripada Nikon, iaitu Nikon Z9. Nikon Z9 ni antara boleh dikatakan kamera pertama mirrorless daripada Nikon yang target dia golongan profesional level lah, maksudnya professional market lah. Sebelum ni dia ada Z5, 6, Z7, dia terus pergi kepada Z9 lah. Dan saya tak ada lagi kamera tu, tapi tak mustahil lah, mungkin dalam tahun ni ke tahun depan kan berpeluang guna kamera tu lah. Cuma ada juga di kalangan orang kata apa, peminat foto macam tak puas hati dengan harga dia yang agak mahal lah kan. Memang mahal lah, pasal target dia tu target untuk profesional, bukannya untuk hobi kan. Profesional ni pun ada banyak kategori dia. Profesional yang saya sebut ni lebih kepada mereka yang buat bisnes ataupun full time menjadikan fotografi ni sebagai kerjaya mereka lah, ataupun bisnes mereka lah. Okey, kamera Z9 ni harga dia lebih murah daripada kamera DSLR Nikon professional level D6 tu. Murah dia mungkin, yang saya tengok tu mungkin boleh kata banyak jugalah. Dia kalau tengok harga terbaru dalam 20-21 ribu macam tu lah untuk body lah kan. D6 tu mungkin 26-25 macam tu lebih kurang, body sajalah. Dan itulah apa yang kita dapat tahu daripada keluarnya kamera mirrorless ni. Maksudnya Nikon pun dah start jump professional level kamera dia kepada mirrorless lah. So mungkin dia dah tak buat dah Nikon D7 lah, mungkin tak ada lah. D6 tu last lah tu. Macam kamera dulu lah, Nikon film F5, F6. Lepas F6 tu dia dah tak buat dah. Dia terus buat continue dengan D series lah, D1, D2, D3 kan. Dan sekarang ni Z9. Okay, Z9 ni dia punya megapiksel 45 megapiksel, dan antara highlight dia ialah dia punya kelajuan shutter dia. Kita boleh shoot sampai 120 frame per second. Ini kalau, tapi dia tak boleh 120 frame per second tu, dia bukan kita boleh shoot pada megapiksel 45.7 megapiksel lah. Dia akan reduce size dia kepada lebih kurang 11 megapiksel kalau tak silap saya. Untuk kalau full megapiksel tu mungkin dalam 20 frame per second lah. Dan kita tak heran pasal dia tak ada mechanical shutter. Bila tak ada mechanical shutter tu, tak ada moving part, lepas tu tak ada cermin ataupun mirror. Memang dia boleh laju lah pergi kepada kelajuan tu lah. Tapi tak ramai orang yang akan guna benda tu. Dan kebanyakan profesional pun banyak bidang tau. Ada yang profesional yang bisnes dalam studio, ada yang profesional dalam di lapangan lain lah, macam dokumentari ataupun fotojurnalis lah. Cuma yang saya nak beritahu sama macam title yang saya buat ni, untuk siapa kamera Nikon Z9 ni. Kepada yang kata kamera tu mahal, harga dia tinggi kan, kita kena tanya balik diri kita, apakah Nikon Z9 ni untuk kita shoot apa. Contohlah kalau kita shoot dalam studio kan, dalam studio ambil gambar wedding kan, kita tak perlu kelajuan 120 frame per second tu, ataupun dia punya kelajuan autofocusing yang orang boleh katakan cukup laju tu kan. Kita tak perlu benda tu. Kita banyak pilihan. Kita ada Z5, Z6, Z6 Z7. Z7 tu pun dia punya megapiksel pun 45.7, dan dia punya kelajuan shutter sekitar 11 frame per second. Bagi saya 10 frame per second untuk atas tu dah cukup laju dah, dan jarang lah kita nak gunakan kelajuan yang tinggi macam tu lah, terutama dalam studio ataupun wedding kan. Kalau kita nak suruh pengantin tu berlari-lari tepi pantai pun bukanlah selalu kita nak buat benda macam tu kan. Dan bagi saya personally, saya rasa kamera Nikon Z9 ni dia target kepada photojournalism ataupun fotojurnalis, terutamanya yang ambil gambar sukan ataupun action sport ni. Pasal gambar sukan ni dia memerlukan kelajuan autofocus yang tinggi. Dan lagi satu, kamera Z9 ni berbeza dengan Z yang sebelumnya, berbeza dengan Z5, Z6, Z7. Dia ada dekat tepi tu, macam saya pernah tunjuk dalam video saya sebelum ni, dia ada Ethernet port tau. Ethernet port ni yang kabel macam internet tu. Walaupun dia ada wifi juga, wifi transfer, tapi Ethernet port ni penting kepada jurufoto sukan, terutamanya macam yang cover sukan international macam Olimpik ke, sukan Commonwealth ataupun perlawanan bola sepak bertaraf antarabangsa. Sebab dia perlu hantar file tu laju. Dan kenapa orang kata kenapa tak guna wifi pun, semua saya dah buat dah, dia punya video sebelum ni kan. Dan menggunakan kabel ni lebih stabil dan lebih cepat dan lebih secure, tanpa ada interference daripada signal-signal lain lah berbanding dengan wifi transfer tu lah. Kamera Z series lain memang tak ada benda tu, Ethernet kabel tu. Yang dia macam kabel internet lah, Ethernet kabel yang cocok dekat situ tu. Yang ada sekarang ni Z9 je. Kalau Nikon pula yang ada R3.
Kalau Nikon pula, kalau Canon Canon yang ada pula R3. So benda tu penting bagi jurufoto di lapangan, terutama yang ambil gambar sukan ni. Pasal apa gambar sukan sebut? Pasal kelajuan 120 frame per second tu memang diperlukan oleh jurufoto sukan lah. Pasal dia boleh, orang kata apa, boleh rakam banyak momen dan boleh pilih momen-momen yang terbaik lah berbandingan dengan sebelum ni kan. Tapi kalau nak kata sebelum ni D5 dengan D6 pun dah cukup laju lah. Cuma sekarang ni memandangkan semua pengeluar kamera beralih kepada mirrorless. So Nikon buat lah satu lagi Z9 ni untuk professional punya level lah. Okay. Macam kalau Canon dia ada R3, kalau Nikon dia ada Z9 45 megapiksel lah. Dan kepada yang kata kamera tu mahal, dia tak mampu apa semua kan, kita kena tanya balik lah, untuk macam saya beritahu lah, untuk kita tak kamera tu. Dan yang saya pegang sekarang ni kamera Canon 5D Mark II. Ni bukan Nikon lah. Saya beli ni 2008 atau 2009 je. Dan untuk pengetahuan, kamera model ni lah, bukan kamera ni, model kamera EOS 5D Mark II ni pernah digunakan oleh Pete Souza untuk merakam gambar portrait Presiden Barack Obama. Ni official portrait dia tu. Dia guna kamera ni je. Maksudnya 5D Mark II ni dalam 21 megapiksel je. Masa tu dalam tahun 2008 2009 tu dah ada dah kamera profesional yang lebih besar, macam medium format yang lain, mungkin Hasselblad, Mamiya ataupun Phase 1 ke apa yang dia back tu, dia lebih besar lah kan megapiksel dia tu. Ni cuma 21 megapiksel dan digunakan oleh Pete Souza, professional fotografer, untuk merakam gambar portrait Presiden USA yang boleh dikatakan juga presiden, orang kata orang paling berpengaruh di dunia lah kan. Dia guna kamera tu je, tak perlu pun kamera yang harga beratus-ratus ribu kan. Dan lepas tu dia ada 2 kali dia ambil gambar portrait Pete Souza, dia 2 kali ambil gambar portrait Obama ni. Satu kali lagi dia guna 5D Mark III pula. Dan untuk gambar Presiden Trump ni dirakam menggunakan kamera Canon juga, Canon 1DS Mark III. Itu pun 21 megapiksel juga. Dia masih lagi DSLR, bukan mirrorless. Dan yang terbaru ni, Presiden Joe Biden ni, dia dirakam menggunakan kamera Sony A9 II. Itu pun dalam tak sampai kot 45 megapiksel kan. Itu pun kamera, bukan kamera orang kata orang pakai dalam studio besar-besar macam Phase 1 ke Hasselblad ke. Dia masih guna kamera yang macam ni lah. Maksudnya macam size macam ni kan. So kalau kita tak mampu pakai kamera 45 megapiksel kan, tak perlu nak risau. Portrait orang paling berpengaruh di dunia pun dirakam oleh professional fotografer guna kamera 21 megapiksel macam tu je tu. Apa benda yang kita nak ni kan. Dan gambar Presiden Obama tu, kalau dia ataupun Presiden Obama, Presiden Trump ataupun Joe Biden ni, dia bukan print kecil-kecil tau, dia print besar tau. So gambar tu nak pakai satu dunia nak pakai benda tu. So dia guna kamera tu je. 5D Mark II ni untuk portrait Obama yang pertama, 5D Mark III untuk portrait yang kedua. Untuk Trump, Canon EOS 1DS Mark III. Untuk yang presiden terbaru ni, Joe Biden ni, dia guna Sony A9 II. Kalau tak betul, you boleh check balik Google lah kan. Google benda tu, tengok benda tu betul ke tak. Tapi memang betul lah kan. So apa yang saya nak bagi tahu ni, memang kamera Z9 tu mahal. Harga body pun dalam 21,000, 22,000 kan. Mungkin bukan untuk kita kan. Tengok kita lah. Kita ni kalau mungkin kita rasa feature tu kita nak, tapi selalu tak kita guna. Selalu tak kita shoot sport kan. Selalu tak kita perlukan focusing yang laju tu. Kalau sekali-sekala tu, maksudnya benda tu bukan keperluan kita kan. Untuk landscape fotografer kan, kalau kita shoot landscape, bagi saya lah, Z6 ataupun Z7 pun dah 45.7 megapiksel, tu dah cukup dah bagi kita. Z5 pun dah cukup dah. Z5 dalam 21-24 megapiksel macam tu. Mungkin lah kelajuan dia tak sampai 120 frame per second lah, tapi jarang-jarang lah. Macam untuk fotojournalist pun, dia bukan hari-hari shoot sport. Macam Olimpik bukan hari-hari, 4 tahun sekali kan. Bola pun bukan setiap hari. Dan untuk genre dan fotografer lain kan. So, tapi kelebihan bagi dia lah. Dan kebanyakan fotojournalist yang kerja dengan media-media masa ni, kamera harga RM20,000, RM30,000 dia bukan dia beli sendiri pun, dan company yang beli. So tak ada masalah benda tu. So tak timbul isu kos ke apa kan. Company dia yang akan beli.
Dan kalau rosak ke apa, dia ada insurans ataupun dia ada boleh buat loan ataupun pinjaman daripada pengeluar kamera tu, akan bagi dia pinjam kamera lain lah. So macam untuk kita macam jenis hobi ni, kalau nak cakap tentang Nikon lah kan, kalau nak full frame, bagi saya Z5 tu dah memadai dah untuk saya lah. Kalau saya ada duit sendiri, kalau saya nak beli sendiri untuk brand Nikon lah kan, saya akan pilih Z5 je, dah cukup dah. Pasal saya bukannya nak ambil gambar orang sport ke apa, melompat, berlari apa semua kan. Mungkin sekali-sekala tapi bukan selalu. Dokumentari ni dia lebih kepada cerita orang tengah buat something benda tu kan. Itu dia benda yang ambil masa lah. Tu tak ada benda yang dah boleh miss moment tu sangat kan. Macam sport ni, Olimpik ke, sukan-sukan yang bertaraf antarabangsa lain ke. So benda tu memang perlu kepantasan focusing tu. Cuma yang kurang di highlight kan dalam kamera Z9 ni ialah, macam saya lah, saya mengharapkan walaupun saya tak shoot landscape, high dynamic range tu masih lagi kurang. Masih lagi diorang pengeluar kamera ni tak fokus kepada situ. High dynamic range ni maksudnya macam antara highlight dengan shadow tu dia masih lagi boleh balance tau. Macam saya ambil gambar di Cakap Tunku baru-baru ni kan, bila matahari naik, bahagian Kuala Lumpur skyline tu terang. Bila kita cuba fokus bahagian tu, bahagian atas tu, bahagian bawah tu ada macam hutan-hutan sikit tu, dia jadi gelap, jadi hitam, tak ada detail tu. So kalau kamera yang ada high dynamic range yang bagus, dia boleh balance, walaupun tak balance sangat, tapi at least kita masih nampak lagi detail pokok-pokok di bawah tu, dan skyline, bangunan KLCC, bangunan yang lain tu, dan awan tu, dia masih lagi nampak beza dia macam mata kita lah. Walaupun tak boleh 100% macam mata kita, tapi itulah high dynamic range tu sekarang ni masih lagi tak banyak kamera yang mampu buat sensor yang boleh orang kata apa, capture dua-dua antara highlight dengan shadow tu. Tu pasal tu ada istilah HDR tu. HDR ni kita combine lah, kita buat dalam Photoshop lah. Kita bagi atas ni exposure dia kita maintain, bawah ni kita terangkan sikit kan, ruangan gelap tu. Benda tu yang ni lah. Dia sekarang ni berlumba-lumba kepada megapiksel kan, 45, 50, akan datang mungkin 100 megapiksel, boleh pergi 200 megaframe frame per second kan. Tapi yang macam saya bagi tahu tadi lah, untuk portrait orang nombor 1 di dunia lah kan, ada kategori pemimpin, diorang guna 5D je cukup lah. Ataupun yang terbaru Sony A9 yang 24 ke megapiksel ke apa macam tu kan. Dia tak perlu pun guna kamera yang macam Hasselblad ataupun Phase 1 yang berapa ratus megapiksel tu kan. Walaupun gambar presiden ni nak print besar tau, bukannya kecil kan. So bagi yang rasa macam mahal lah kamera tu, kalau kita rasa mahal, ada banyak lagi pilihan lain. Kalau kita nak buat wedding kan, Z5, Z6, Z6 tu, Z7 tu pun dah memadai dah. Bagi saya Z7 tu pun dah macam overkill lah untuk 45 megapiksel kan. Kita nak proses, nak edit lagi, benda tu makan masa. Kalau kita ambil shoot wedding pun, berapa besar dia orang nak print pun kan. Jarang lah kalau kita print untuk satu gambar atau dua gambar tu, kita nak print besar mungkin A3 lah paling besar untuk, atau 20 by 24 untuk dia ni hias dinding rumah dia ke apa kan. Dan kebanyakan orang 24 megapiksel tu dah cukup dah. Dah lebih memadai dah. 5 EOS pula apa, Nikon Z5, Z6, Z6 tu pun dah cukup memadai dah. So jangan orang kata apa, macam saya lah, saya tak ada rasa teruja sangat dengan Nikon Z9 ni, pasal macam saya beritahu lah, high dynamic range tu macam dia tak promote sangat, dia just promote 120 frame per second, autofocusing yang laju. Kamera Nikon yang sebelum ni pun macam D3, D4, D5 kan, D6 kan, dia punya autofocus pun dah cukup laju dah. So sekarang ni just nak, yelah, untuk nak jual barang kan, dia kan buat lah benda tu kan. Tapi macam saya ni, kalau dia boleh fokus kepada high dynamic range, benda tu lagi bagus lah. Maksudnya kalau kita ambil gambar pemandangan ataupun gambar wedding ke apa, kita guna high ISO tinggi, antara highlight dengan shadow tu dia masih boleh maintain lagi. Dan saya ada tengok juga dalam gambar-gambar yang diorang post tu, yang guna high ISO tu, kalau kita zoom kan, contohlah dia letak guna ISO 10,000, 20,000 kan, masih lagi orang kata apa, dia punya kesan dia macam teknologi 5 tahun lepas. Maksudnya mungkin ada yang tak percaya, you boleh tengok balik kan, ada setengah-setengah portal dia share gambar yang dia shoot high ISO, you zoom kan balik, tengok macam sama macam teknologi 5 tahun lepas macam tu. Dia masih lagi macam, orang kata sama lah. Dia tak boleh lagi menyamai, maksudnya ISO contohlah 20,000, menyamai ataupun hampir-hampir sama macam ISO 200 ke 300 kan. Mungkin orang kata tak mungkin lah kan, tapi itulah maksudnya benda tu tak ke situ. Dia just promote
megapiksel yang tinggi dan juga apa ni, shutter speed yang laju 120 frame per second. Itu pun bukan, kita kena ingat 120 frame per second tu bukannya full megapiksel. 120 frame per second tu untuk 11 megapiksel, dia dah downgrade kan benda tu. Dan untuk video dia boleh shoot sampai 4K 8K. Tapi kebanyakan orang takkan nak beli kamera harga RM20,000 dengan aksesori lain RM30,000 untuk shoot video kan. Dia dengan harga tu, dengan body RM20,000, dengan lens mungkin dah campur-campur semua dekat RM30,000, dia boleh dapat sebuah kamera video yang lagi bagus daripada tu lah. So kalau just nak beli kamera Nikon Z9 ni untuk shoot video sahaja, ataupun lebih 50% nak shoot video, bagi saya tak mungkin lah. Dan memang sebab banyak pilihan lain lagi lah. Lagi satu, ekosistem untuk Nikon punya video production ni agak kurang lah berbanding dengan Canon. Canon dia ada cinema line dia, Sony pun ada cinema line dia. Maksudnya dia ada kamera yang khas untuk shoot filem. Macam Canon ataupun Nikon, Canon ataupun Sony dia ada. Macam Nikon ni dia macam patah kaki lah. Dia terpaksa menggunakan sistem lain untuk support dia punya video production ni. Macam Canon dengan Sony ni memang dah ada lah. Kalau orang betul-betul nak shoot video ataupun filem, dia boleh beli kamera Canon yang memang buat untuk video. Sama juga macam Sony yang dia ada buat khas untuk tu, dan dia ada buat dia punya mikrofon, dia punya editing apa semua lagi lah. So kelebihan untuk video ni buat masa ni Nikon memang tak boleh nak lawan lagi lah. Dia punya dari segi ekosistem support aksesoris untuk kamera tu lah. So itulah dia perkongsian ringkas sekali ni tentang kamera Nikon Z9, iaitu kamera terbaru daripada Nikon. Kamera kategori mirrorless untuk profesional yang pertama lah. Sebelum ni kita ada Z5, Z6, Z7, Z7 II. Sekarang ni Z9. Dan salah satu perubahan ketara dia, kalau kita tengok port dia tu lah yang saya beritahu tu, dia ada Ethernet port dekat tepi tu. Dan dia punya body besar, iaitu bateri dia pun besar. So bateri besar memang kelebihan lah, sebab dia lebih, kita boleh pakai lebih lama di lapangan lah kan. Tapi sebenarnya benda tu tak kisah sangat pun. Kita boleh tukar-tukar je bateri tu kan. Dan macam kamera yang saya pakai ni, Canon EOS 5D Mark II ni dah dekat hampir 10 tahun, masih lagi okey lagi. Dan saya pun memang focusing ni memang agak slow lah kan. Tapi macam saya beritahu tadi lah, kita beli ikut keperluan lah. Bukannya kita nak shoot sukan ke apa kan. Kalau sekali-sekala je, macam Pele Thomas ke apa, bola ke apa kan. Dan yang kebanyakan orang yang boleh ada akses itu biasanya media masanya ada pas lah. Macam orang kebanyakan yang penonton biasa, mungkin kita ambil kat tepi-tepi je. Tak boleh pun nak bawa kamera tu masuk di lapangan kan. Dan macam saya bagi tu tadi lah, kamera harga berpuluh-puluh ribu ni biasanya company yang beli. Diri sendiri tu jarang lah, kecuali dia ada bisnes yang ROI, return of investment dia tu boleh cover balik modal yang berpuluh ribu tu. Okay lah, sekian saja perkongsian saya ataupun pandangan saya tentang Nikon Z9 ni. Okay, terima kasih.